Ya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'inda al-karbi la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Muttafaqun alaih. Daripada Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa apabila datang musibah. Nah, ini doa musibah. Ya, bila datang musibah, ya, apa yang patut kita baca? Nabi ajar kepada kita, bacalah la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha agung lagi maha lembut. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Tuhan pemilik arasy yang paling besar. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah pemilik langit dan pemilik bumi dan pemilik arasy yang mulia. Mungkin kita terfikir, tak ada pun sebut dalam ungkapan itu tadi agar Allah menjauhkan musibah daripada kita. Padahal hadis ini menyebut bahawa Nabi SAW apabila berlaku musibah, baginda akan membacakan doa. Ya. Ini suatu perkara yang perlu kita faham tentang doa. Ya. Doa itu bukan mesti dengan cara kita sebut apa yang kita nak daripada Allah SWT. Sebab itu Nabi Allah Nuh AS, ya, apabila negeri dia kemarau, ya, orang musyrik enggan untuk menerima dakwah, mereka ditimpa bencana oleh Allah SWT. Maka bagaimana untuk menolak bencana itu? Maka Allah ajar kepada Nuh AS agar banyak beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Aku berkata kepada kaumku, istighfarlah kamu kepada Allah. Nescaya Allah akan menurunkan hujan yang mencurah-curah dari langit, ya, menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dari bumi, menghidupkan binatang kepada kamu dan menjadikan kamu beranak pinak. Istighfar. Ya. Kalau kita dalam apa kesulitan, banyak istighfar. Banyak istighfar. Sebab dengan istighfar itu Allah turun rahmat kepada kita. Ya. Dan kalau kita lihat dalam doa Al-Karab di sini, doa bencana di sini, ya, kalimat-kalimat mengagungkan Allah Azza wa Jalla akan mengangkat bencana itu daripada kita. Ya, minta maaf saya sebut, tak ada Nabi ajar kalau kena bencana ni nak kena buat solat hajat. Ya. Waktu kadang ada orang tanya, pasal apa kita waktu nak banjir dulu kita tak ada buat solat hajat nak tolak banjir? Pasal apa kita tak buat? Sebab Nabi tak ajar. Sebab Nabi tak ajar. Yang Nabi ajar bila nak berlaku bencana, banyakkan doa Al-Karab. Okay. Kalau kita kena bencana, banyakkan istighfar. Okay. Banyakkan taubat. Okay. Tapi jangan pula bila kita sebut macam ni, ada pula yang buat apa ni, program istighfar perdana. Masalah pula kita. Ada setengah negeri, bukan negeri Malaysia, dia selalu buat zikir perdana, istighfar perdana. Betul, istighfar itu benda baik, zikir itu benda baik. Tetapi kaedah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan begitu. Ada lagi setengah tempat dikumpul ramai-ramai pada waktu duha. Semua kena pakai baju putih. Ya, dah lepas pakai baju putih kena pakai jubah putih ramai-ramai. Patut istighfar ramai-ramai. Sedangkan ini bukan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, doa kita, istighfar kita, puja dan puji kita kepada Allah Azza wa Jalla, ya, yang hendak kita ikut ialah lafaz yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh yang hampir sama ada dalam doa seperti doa Al-Karab di sini. Saya ingat dalam Majmu' Syarif ini.
Tapi yang Majmu' Syarif itu tak berapa panjang, berapa muka surat, 5 muka surat. Dan itu pun bukan Nabi yang ajar. Ya, sedangkan yang Nabi ajar ini pun, ya, hanya beberapa kalimah ini pun Nabi ajar kepada kita, jangan tambah, jangan kurang. Ya, kalau kita nak dekat dengan apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya kita masuk dalam bab hadis berkaitan dengan karamat al-awliya wa fadlihim. Ya. Bab berkaitan dengan kemuliaan para wali dan kelebihan mereka. Sebut wali ni ramai yang pakat nak jadi wali. Bila suruh jadi wali nikah, dia wakil wali pula lepas tu. Tak nak jadi wali pula dia waktu tu. Ya. Jadi soalan yang patut kita fikirkan, siapakah wali Allah? Siapakah wali Allah? Ya. Akhir zaman seperti ini, hebat macam mana pun teknologi manusia, akal manusia ini tetap banyak tertipu oleh perkara karut-marut. Ya. Kita tidak menafikan alam gaib. Kita wajib beriman dengan alam gaib. Ya. Tetapi dalam kita beriman dengan alam gaib, kita hanya wajib beriman apa yang Quran sebut, apa yang Nabi sebut. Lebih daripada apa yang Quran sebut dan lebih daripada apa yang Nabi sebut, kita tak wajib percaya. Saya tak tahu nak tegur kok mana surat khabar 2-3 hari lepas duk keluar tunjuk gambar orang tangkap jin dalam botol. Siap bakar lagi jin tu lepas tu. Ya, wallahu a'lam. Tapi itu tak ada disebut dalam agama kita. Ya. Yang ada disebut dalam agama kita, bila kita kena gangguan syaitan, apa patut kita buat? Isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kita diajar isti'azah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Yang tu yang Quran ajar, yang itu yang Nabi ajar kepada kita. Tetapi lain daripada itu, terutama membabitkan benda yang tak nampak, ya, jangan mudah kita percaya. Sebab itu bila sebut bab tentang karamat awliya di sini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dia bawa ayat yang pertama. Ya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, ya, ayat 62 hingga 64 daripada surah Yunus, ya, kata Allah Azza wa Jalla, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak ada ketakutan pada mereka dan mereka tidak ada sedih. Siapakah mereka itu? Allazina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali itu ialah orang-orang yang beriman dan mereka yang bertakwa kepada Allah. Siapa wali Allah? Orang yang beriman, orang yang bertakwa. Tapi mungkin ada orang beriman rasa, takkan saya wali Allah pun, ya, kena turun pejabat tiap hari baru dapat duit. Wali ni selak laci je, duit dah penuh dalam laci tu, tak payah kerja. Betul ke wali macam tu? Apa itu wali? Ya, wali itu membawa maksud penolong, penyokong. Ya, siapa penyokong Allah? Sudah tentu orang beriman. Orang yang tak menyokong Allah, dia bukan orang yang beriman. Ya, dan orang yang bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, apakah patut dia takut dan keluh kesah? Orang yang beriman dekat dengan Allah, dia tak takut dengan perkara yang lain kecuali Allah Azza wa Jalla. Sebab itu ayat di sini, ya, kalau saya baca habis, apa lagi kata Allah Azza wa Jalla, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Bagi mereka khabar gembira untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah tidak akan tukar kalimah-kalimah yang telah ditentukannya, dan itulah kejayaan yang paling besar untuk mereka. Ya. Jadi siapa wali Allah? Orang beriman, itulah wali Allah. Ini yang kita kata wali Allah, bila tengok
Pasal apa dia tak semayang? Oh, dia semayang di Mekah. Duduk situ, kita bukan wali Allah, makam tak sampai lagi, mana kita nampak. Kita pun baca buku-buku tentang karamat aulia sebagai contoh. Disebutlah beberapa wali. Antara contoh wali ialah dia berkhutbah pada hari Jumaat di atas mimbar telanjang. Itu contoh wali. Ya? Pada hakikatnya katanya dia pakai pakaian, tapi kerana yang nampak tu banyak dosa, maka dia nampak seolah-olah dia telanjang. Dah memang dia tak pakai baju, memang dia telanjang lah. Tak kira lah dia wali tak wali ke. Ya? Ada buku-buku yang kononnya menggambarkan karamat para wali. Agama kita tak ada double standard dalam menilai manusia. Tak ada double standard dari sudut, tak ada ini perkara zahir, ini perkara batin. Tak. Agama kita zahir dan batin itu sama sahaja. Ya? Agama kita tak ada sebut kamu orang awam makam lain, kami orang khawas makam kami lain. Ya? Kamu orang awam perkara ini haram untuk kamu, kami orang khawas perkara ini halal untuk kamu. Tak. Agama kita tidak begitu. Nabi SAW tak ada membezakan di antara para sahabat. Semua sama rata di antara para sahabat Nabi SAW. Dan semua kita tahu, ya, semulia-mulia makhluk setelah para nabi ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar Al-Khattab, kemudian Uthman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Talib, ya, kemudian 10 sahabat yang dijamin ahli syurga, kemudian ahli Badar. Dan kita dapati dalam sejarah para sahabat Nabi ni tak ada buat kerja yang tak senonoh ni. Tak ada. Mereka sakit. Mereka juga sengsara. Mereka sama seperti manusia yang biasa. Tetapi mujahadah mereka, pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala demikian dahsyat. Ya, demikian hebat. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya lupa nama dia. Antara sahabat yang paling mustajab doa dia. Kalau tak silap, sahabat yang bawa riwayat salah satu hadis tadi, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dia antara sahabat yang Nabi sebut kalau dia minta apa saja Allah buka pintu langit. Allah panjangkan umur. Allah uji dia dengan, ya, dia jatuh sakit, lumpuh, tak boleh gerak badan hampir 40 tahun. Orang tahu Nabi dah sebut sahabat ni kalau baca doa Allah mustajab. Orang pun pergi jumpa dia. Ada hajat, minta dia berdoa. Dia pun berdoa, Allah kabulkan hajat yang berkenaan. Tiba-tiba ada sahabat lain kata, kamu ni mustajab doa untuk orang lain. Ya. Kenapa kamu tak baca doa untuk diri kamu sendiri? Allah bagi karamah. Tetapi Allah uji dia. Ya. Lalu dia membacakan doa kepada Allah agar dia disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu dia sembuh. Tetapi setelah dia sembuh, dia kata kepada sahabat yang suruh dia baca doa tadi, ya, dia menyesal baca doa. Sebab apa? Selama 40 tahun dia lumpuh itu, setiap pagi para malaikat akan datang memberi salam kepada dia. Setelah dia sembuh, malaikat itu tak datang dah. Ya? Sebab itu para wali Allah, orang-orang yang beriman, mereka tahu bagaimana hubungan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Dia bagi nikmat itu ujian, dia bagi kesakitan juga ujian. Ada orang anggap bagi kesakitan ujian, ya? Dia bagi nikmat, oh ini kerana saya beriman, dedikasi saya kerja kuat sebab tu saya banyak duit. Tidak, dua-dua ujian. Ya? Ada setengah orang dia bagi kuasa, subhanallah, dia kata dah rezeki saya nak dapat. Tiba-tiba bila kuasa hilang, dia kata adalah orang yang ambil kuasa, rebut kuasa daripada saya. Dah, dua-duanya ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang dianggap kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya, apabila mereka sampai kepada kemuncak imannya, Allah bagi karamah kepada mereka. Ada pula orang akan tanya, macam mana kita nak dapat karamah? Benda ni tak boleh usaha. Benda ni hanya boleh diusaha dengan mantapkan iman. Ya, ada nak baca apa-apa? Tak ada baca apa-apa. Saya dulu pun adalah jumpa sebagian yang mengaku tok wali ni. Ya, kalau nak jadi wali, amalkan begini.
Setelah jadi wali apa dapat? Kalau naik bas, konduktor tak nampak kita. Jadi dia tak minta tiket. Takkan nak jadi wali macam tu tak payahlah. Ya. Ataupun nak jadi wali boleh terbang kat udara. Burung elang pun hairan apa sal manusia ni terbang. Dia dah jemu jadi manusia pun. Dah, agama kita tak ajar begitu. Sebab apa kalau kita lihat dalam ayat yang berikutnya? Sebab tu kita sebut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala cukup hebat dalam memilih dalil-dalil berkaitan dengan bab-bab yang disusun dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Baik. Dalam ayat yang berikutnya Al-Imam An-Nawawi membawa firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Maryam bonda kepada Isa Al-Masih, ya. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqitu alayki rutaban janiyya fakuli washrabi. Ya. Kisah yang panjang yang disebut dalam surah Maryam. Ya, hampir keseluruhan surah itu bercerita tentang kedudukan Maryam, ya, alaihissalam, bonda kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, ya. Apabila dia dah hamil 9 bulan, ya, dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, Maryam tanpa suami itu mengandung, ya, dengan tiupan roh daripada malaikat, ya, maka dia mengandung Isa alaihissalam. Ya, dia duduk di tempat ibadat yang disediakan oleh, ya, Zakaria alaihissalam. Lama-lama dia tak tahan, dia pun lari keluar daripada tempat ibadat itu, menghala ke arah timur. Ya, fa'aja'ahal makhat. Ya, bila datang rasa sakit untuk beranak, ya, datang rasa sakit untuk beranak, lalu dia pun pergi ke sisi pokok kurma. Dia dah berjalan jauh, ya, tiba-tiba dia dah dalam letih berjalan jauh itu, dia terasa dah sampai masa untuk bersalin, ya. Maka Allah pada saat kemuncak itu Allah bagi karamah kepada dia. Ayat Al-Quran dalam ayat yang lain sebut Allah alirkan sungai di tepi tempat dia singgah, ya. Maka dia pun bersandar di bawah batang pokok kurma berkenaan dalam keadaan kesakitan, ya. Lalu dia pun melahirkan anaknya Isa alaihissalam. Letih, kita tahu orang lepas bersalin ni dia haus, ya, dia lapar, ya. Allah alirkan sungai di dekatan dengan tempat dia. Kemudian dia lapar. Macam mana dia nak makan? Patut pokok kurma tu tumbuh, sebab yang duduk bawah ni manusia yang hebat lagi mulia. Pandai-pandailah kurma tu bagilah jatuh sikit buah, kan senang Maryam nak ambil. Tapi dah hebat begitu pun Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui para malaikatnya, ya, membisikkan kepada Maryam alaihissalam. Apa kata dia? Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Maka hendaklah kamu gegarkan, goncangkan batang kurma itu. Jiz'in nakhlah. Jiz'in nakhlah ni maksudnya kalau kita duduk bawah pokok tu, kita bersandar, pangkal bawah sekali suruh goncang. Subhanallah. Patut kita goncang belah atas. Tapi malaikat bisikkan kepada dia, goncangkanlah pangkal batang kurma itu, nescaya akan jatuh kepada kamu rutaban janiyah, ya, buah kurma yang telah masak. Fakuli washrabi, makanlah kamu dan minumlah, ya. Maryam yang dalam keadaan letih lari, letih bersalin melahirkan anak seorang diri, masih ada kekuatan untuk goncang pokok kurma itu dan buah itu jatuh. Subhanallah. Ya. Apa sebab? Allah bagi karamah. Tapi tak ada pula orang cerita pada kita yang Maryam itu termasuk para wali, ya. Yang masuk senarai wali dia orang lain. Maryam tak masuk. Ya. Sedangkan Al-Quran jelas sebut dia ini termasuk orang yang diberi karamah, diberi kemuliaan dan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat dalam surah Maryam, ya, betapa dahsyatnya Maryam alaihissalam, ya,
merasai dugaan yang Allah beri kepada dia itu. Sebagaimana kita ketahui, Maryam ini lahir hasil daripada doa ibu dan bapa dia. Mak dia berdoa akan dilahirkan seorang anak lelaki untuk mewarisi keluarga Imran. Tetapi Allah tentukan daripada doa dia itu bukan lahir lelaki, tapi lahir anak perempuan. Tapi mak dia tetap bersyukur. Walaysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam. Lelaki itu tak sama seperti wanita, maka oleh itu ya Allah aku namakan dia Maryam. Wa inni u'izuha bika wa zurriyyataha, dan aku mohon perlindunganmu ya Allah kepada dia dan zuriat dia. Tuan-tuan, Allah tentukan begitu, dan mak dia pun tak tahu bahawa Maryam ini akan jadi manusia yang hebat setelah. Tetapi dalam dugaan itu Al-Quran cerita, sewaktu Maryam nak melahirkan Isa, dia bersandar pada batang pokok kurma itu, apa dia kata? Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyah. Dia kata alangkah celakanya aku. Alangkah baiknya dulu dah aku mati, lalu orang akan lupa dan melupai aku. Tapi Allah masih duga dia. Malaikat dekat dengan dia pun dia rasa. Subhanallah, dugaan berkenaan. Fanadaha min tahtiha alla tahzani. Lalu dia mendengar suara berbisik dari bawah bumi itu, kamu jangan bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Sesungguhnya Tuhan kamu sudah alirkan di bawah kamu itu sebatang sungai. Nampak pada mata dia, subhanallah. Tetapi dalam pada itu pun Allah tetap suruh dia berusaha. Saya pernah bacalah manaqib seorang syekh besar. Tuan-tuan bagi yang baru nak baca, nak kenal dengan manaqib-manaqib ni, kalau jumpa cerita tu memang kita akan rasa dahsyat. Kalau dia nak mai mengajar ilmu ni, orang ramai akan dah berkumpul awal. Syekh yang wali ni dia datang paling lewat sekali. Bodoh betul lah perangai, nak mai lah sama dengan orang lain, dia mai datang lewat sekali. Kemudian hebatnya syekh tu, bila dia masuk dalam majlis, dia pun terbang sambil memijak kepala-kepala orang sampai dia betul duduk tempat dia ceramah. Satu dia terbang dah luar biasa. Tapi yang tak luar biasanya dia duduk pijak kepala orang. Kalau nak cerita hebat manusia pun janganlah. Kalau kita lihat kisah Maryam yang diberi karamah, kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla di sini, Maryam pun Allah suruh dia usaha. Dalam keadaan dia sedih, takut, bimbang, rasa terlalu rendah diri, itu pun Allah suruh dia usaha. Waktu sungai itu nak mengalir, sebahagian ulama tafsir sebut Allah suruh dia hentakkan kaki dia ke bumi. Patut kalau Allah nak bagi je lah, tak payah nak hentak kaki. Kalau nak bagi kurma tu jatuh, bagilah kurma tu rendah sikit pun tak apa. Tapi tak, agama kita tidak mengajar keajaiban Doraemon tu, tak ada. Tak ada dan tak akan berlaku. Sebab tu kadang-kadang orang kita bila berlaku musibah, ada sebahagian duk nak ajar ilmu kebal lah, apalah. Kalau kita betul ada ilmu kebal, tak adalah Portugis jajah negara kita. Tak adalah kita duk kalah je dari dulu, perang dengan Siam duk kalah. Dah. Agama ini agama yang praktikal, agama yang jejak atas muka bumi, agama yang berlandaskan, kalau kita lihat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan suatu perjuangan yang amat besar. Saya rasa memadai sekadar itu. Insya-Allah dalam siri ceramah yang berikutnya nanti saya akan jelaskan tentang apa itu karamah, apa itu ihanah, apa itu mukjizat, apa itu perkara-perkara yang mencari adat yang Allah beri kepada manusia, sama ada perkara itu bagi kemuliaan kepada manusia, atau perkara itu sebenarnya bagi kehinaan kepada manusia, ataupun perkara yang dibagi itu ialah cubaan kepada manusia yang lain. Wallahu a'lam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.